Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, PDPR kita hari ini kita ulang kaji pelajaran Nahu. Okay, hari ini kita belajar tentang Al-Kalam. Apa itu Al-Kalam? Kalam tu ialah percakapan. Okay, apakah maksud percakapan? Al-Kalam tu apa? Al-Kalamu huwa lafzul mufidu bil wad'i. Percakapan tu ialah satu lafaz yang berfaedah pada tempatnya. Okey. Jadi kalam itu mestilah kata-kata yang lengkap dan berfaedah sesuai dengan tempat. Okey. Wa aqsamuhu salasatun. Okey, ada 3 bahagian kalam. Maksudnya kalau kita nak cakap ni, kita mesti mengandungi 3 perkara. Okey, mesti ada ismun wa fi'lun wa harfun. Mesti ada isim, fi'il dan huruf. Okey. Jadi kita tengok kalam ni ialah percakapan kita yang berfaedah, mesti mengandungi isim, kata nama, fi'il, kata kerja, harfun, huruf, iaitu kata sendi. Okey, kemudian kita tengok pula bahagian-bahagian kata nama, bahagian-bahagian isim. Okey, kita tengok sini. Isim ni ada terbahagi kepada 2, makrifah dan nakirah. Kemudian ada juga terbahagi kepada 2 lagi, muannas dan muzakkar. Kemudian isim ada yang terbahagi kepada mufrad, musanna, jamak. Okey, ada juga yang dinamakan ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul makan, ismul zaman, ismul alah. Okey. Okey, inilah isim, bahagian-bahagian kata nama yang kita akan belajar. Okey, kita tengok pula bahagian fa'il. Fa'il pula terbahagi kepada 3. Fa'ilul madhi, fa'ilul mudhari' wa fa'ilul amr. Okey, fa'il madhi yang menunjukkan perkara yang telah lepas. Fa'ilul mudhari' menunjukkan perkara yang sedang dan akan datang. Fa'ilul amr yang menunjukkan kita nak suruh seseorang itu membuat sesuatu, kita menggunakan fi'il amr. Okey, untuk huruf pula, okey, untuk huruf kita akan sentuh 3 jenis huruf sahaja, iaitu harful jar, huruf jar, harfun nasab, huruf nasab, harful jazam, huruf jazam. Harful jar ialah huruf yang membaris bawahkan. Dia masuk di mana? Dia masuk isim, dalam isim. Okey. Harfun nasab yang membaris ataskan, dia membaris atas. Okey. Dia masuk di mana? Masuk fi'il mudhari'. Dan harful jazam dia membaris matikan. Okey, dia masuk di mana? Dia masuk di fi'il mudhari'. Jadi huruf jar masuk kepada isim, huruf nasab fi'il mudhari', huruf jazam fi'il mudhari'. Okey, kita hari ini kita ambil bahagian pertama. Bahagian pertama untuk kategori isim, ya, iaitu terbahagi kepada nakirah dan makrifah. Okey, isim nakirah ialah isim yang umum, kata nama umum, ya. La ya'rifu bihi syai' awil mar'. Kita tak kenal. La ya'rifu, kita tak kenal dengannya sesuatu ataupun seseorang, iaitu nama-nama umum. Contohnya abun, ayah. Kita bila cakap abun, maksudnya ayah. Kenal tak ayah yang mana? Ayah awak, ayah saya? Oh, tak kenal. Ayah, oh ayah sahaja. Siapa-siapa ayah. Ayah mana-mana pun. Ayah sesiapa pun. Okey, asalkan ayah. Begitu juga umun. Mak. Mak siapa? Mak saya? Mak kamu? Tak. Tak kira emak. Emak sahaja. Secara umum. Okey, contoh lain. Madrasatun, sekolah. Kalau bila kita cakap sekolah, iaitu sekolah mana? SRA, SK, SMK, tidak ditentukan di sini.
Maksudnya di sini umum. Okey, kita tak kenal sekolah yang mana. Sebab itulah namanya nakirah. Okey. Tanda nakirah ni ada tanwin, iaitu baris 2 di akhirnya. Contoh abun. Okey, tanwin ni tanwin. Ummun tanwin. Madrasatun tanwin. Okey. Isim nakirah tandanya tanwin. Okey, sekarang kita masuk kepada isim ma'rifah. Okey, isim ma'rifah ni ya'rifu bihi syai'. Kita kenal sesuatu dengannya. Kita kenal seseorang dengannya. Okey, ada 7 jenis. Aqsamuhu sab'atun. Ada 7 jenis. Yang pertama, isim dhamir. Dhamir ni ma'rifah. Okey. Contoh dhamir. Dhamir ada berapa jenis? Dhamir muttasil dengan munfasil. Okey, jadi nanti kita akan pergi secara khusus dalam tajuk dhamir. Tapi hari ini Ustazah bagi contoh aja. Okey, kamu pun pernah jumpa kan? Huwa, huma, hum. Ini ialah isim dhamir. Okey, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu pun itu semuanya ialah dhamir. Okey, dhamir ni apa dia? Ma'rifah. Okey. Yang kedua ialah ismul alam, nama benda. Apa benda tu? Orang ke, jalan ke, negara ke? Itu namanya, maksud dia isim alam. Okey, contoh kat sini saya bagi Muhammad. Jadi kita kenal lah siapa Muhammad. Dia pun angkat tangan. Okey, jadi itu dikenal. Kita kenal. Oh, ini namanya Muhammad. Okey, saya nak pergi Kuala Lumpur. Okey, tahu tak Kuala Lumpur? Tahu. Dikenal. Sebab itulah namanya ma'rifah. Okey, ma'rifah dikenal. Kat mana Kuala Lumpur? Kat Malaysia. Ibu negara Malaysia. Okey. Dikenal pasti. Itu namanya ismul alam. Okey, nombor 3 ialah ismul mausul. Ismul mausul ni, okey, dia yang allazi, allazani, allazina, allati, allatani, allai. Okey, itu isim mausul. Okey, dia pun dalam kategori ma'rifah. Okey, seterusnya ialah ismul isyarah. Ismul isyarah ni contoh dia haza, hazani, haulai, hazihi, hatani, haulai, zalika, zanika, tanik, zalika, ulaika. Kan? Okey, itu semuanya isim isyarah. Ia juga adalah sebahagian daripada ismul ma'rifah. Okey, seterusnya fihi alif wal lam. Adanya huruf alif dan lam. Ada al. Okey, pada awal perkataan tu ada al. Contohnya al-waladu, al-madrasatu. Okey, bila ada al, beza dengan waladun, yang ni al-waladu. Apa bezanya? Kalau waladun maksudnya budak. Al-waladu maksudnya budak itu. Okey, jadi kalau al-waladu ni kita kenal. Budak mana? Budak itu. Kalau waladun budak yang mana? Kita tak kenal. Begitu juga dengan al-madrasatu. Iaitu kalau ada al, kita maksudnya jadi sekolah itu. Kalau madrasatun, sekolah. Kalau al-madrasatu, sekolah itu. Awak nak pergi mana? Saya nak pergi sekolah itu. Jadi tahulah sekolah yang mana kita nak pergi. Sekolah itu. Okey. Seterusnya ialah yang keenam, idhafah. Sandar, menyandar. Kita menyandarkan sesuatu kepada sesuatu kepada ismul ma'rifah yang ada alif lam, ya. Contohnya contohnya ialah contoh di sini, ni idhafah ni sandar. Kita sandarkan kepada sesuatu. Okey, contohnya qurratul qadam. Qurrah ni bola. Okey, qadam kaki. Qurratul qadam, bola sepak, bola kaki.
Bola sepak lah kan. Okey. Kalau main apa? Main bola. Bola apa? Bola sepak, bola baling, bola keranjang. Okey, jadi tak tahu. Bila kita sambungkan kepada kurratul qadam, jadi kita kenal dia nak main apa, kita tahu dia nak main apa, dia nak main bola sepak. Okey. Begitu juga dengan sayyaratul ustaz. Sayyarah ni kereta. Kereta apa? Kereta Honda. Kereta Azia, tak tahu, tak kenal. Tapi bila kita sandarkan kepada ustaz, kereta ustaz, kita tahu kereta yang mana. Kereta yang itulah. Sebab itu ialah kereta ustaz. Kereta siapa? Kereta ustaz. Kereta apa? Kereta merah. Begitulah. Kita boleh sandarkan kepada sesuatu yang dikenal pasti, maka benda tu jadi ma'rifah. Okey, faham? Okey, dan bahagian yang terakhir ialah an-nida, panggilan panggilan. Okey, contohnya kita panggil ya, ada perkataan ya ni. Ya ialah perkataan nida. Ya maksudnya wahai. Ya walad, wahai budak. Jadi kita panggil mestilah budak yang tertentu. Kita panggil budak yang depan kita ke kan, budak yang belakang kita ni. Okey, jadi kita ya walad. Jadi budak tu kita kenal sebab budak yang kita panggil saja. Okey, begitu juga ya ya wahai mak. Mak yang mana? Mak yang depan kita. Mak kita ke yang depan lah. Okey, yang dipanggil itu sahaja. Maka yang itu yang dikenal pasti. Okey, Ustazah harap kamu faham. Dan kalau tak faham, boleh PM Ustazah. Sekian, terima kasih.